Salam sejahtera Dr. Eliza, kami dari Kumpulan 14 ingin membentangkan kerja khusus kami yang bertajuk Kesan Penggunaan Media Sosial dari Aspek Kesihatan dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi USM. Media sosial merupakan alat komunikasi yang membolehkan kita berhubung antara satu sama lain. Kini, hampir semua individu memiliki sekurang-kurangnya satu peranti. Penggunaan aplikasi-aplikasi media sosial membawa berbagai kemudahan kepada kita. Namun begitu, penggunaan media sosial juga akan membawa berbagai keburukan kepada kita daripada berbagai aspek. Penggunaan media sosial dalam kalangan mahasiswi dan mahasiswa amat membimbangkan kita. Seterusnya, saya akan membentangkan permasalahan kajian ini. Penularan wabak COVID-19 telah menyebabkan mahasiswa dan mahasiswi terpaksa menggunakan media sosial untuk berkomunikasi. Menurut kajian, penggunaan media sosial Malaysia telah meningkat sebanyak 2.3 million dari tahun 2021 hingga tahun 2022. Mahasiswa dan mahasiswi terpaksa meluangkan masa yang banyak untuk berurusan dengan rakan melalui media sosial, menyebabkan kesihatan mental dan fizikal terjejas. Objektif kajian ini adalah: pertama, mengenal pasti kesan penggunaan media sosial terhadap kesihatan mental mahasiswa-mahasiswi USM. Kedua, mengenal pasti kesan penggunaan media sosial terhadap kesihatan fizikal mahasiswa-mahasiswi USM. Ketiga, mengenal pasti penggunaan media sosial dalam membantu pembelajaran seharian mahasiswa-mahasiswi USM. Dengan ini, saya akan membentangkan kaedah kajian. Dalam kajian ini, kami akan menggunakan sumber primer dan sumber sekunder untuk mengenal pasti, mengumpulkan dan menganalisiskan data-data yang diperolehi tentang kesan penggunaan media sosial dan dari aspek kesehatan dalam kalangan mahasiswa atau mahasiswi USM. Selain itu, kaedah pertama yang digunakan adalah kaedah soal selidik. Kami akan menggunakan buang soal selidik dalam bentuk Google Form sebagai cara untuk mengumpulkan data-data tentang kesan penggunaan media sosial dari aspek kesehatan dalam kalangan mahasiswa atau mahasiswi USM. Terdapat sebanyak 50 orang responden yang terdiri daripada mahasiswa atau mahasiswi USM. Platform yang kami gunakan adalah media sosial seperti WhatsApp, Telegram, WeChat, dan sebagainya untuk menganalisiskan data-data yang diperolehi daripada responden yang dikaji. Dalam buahan Google Form mempunyai maklumat responden bagian A, bagian B, dan bagian C. Kaedah kedua yang digunakan adalah kaedah kepustakaan. Kaedah ini dapat membantu kami mengumpulkan dan memperoleh maklumat-maklumat yang relevan dan kajian lepas yang berkaitan tentang kesan penggunaan media sosial dari aspek kesihatan dalam kalangan mahasiswa atau mahasiswi USM melalui perpustakaan dan internet. Dalam Google Form, kami juga menggunakan skala Likert 5 peringkat dalam bagian A, bagian B, dan bagian C untuk memudahkan proses menganalisis dan mempersembahkan data-data yang diperoleh dalam kajian ini. Berdasarkan rajaan dibentangkan, hasil dapatan kajian telah menunjukkan bahawa antara jumlah 50 orang responden, seramai 23 orang responden iaitu persamaan 46% telah memilih bahawa mereka 5 sangat setuju dan juga 23 orang responden memilih bahawa mereka 4 setuju bahawa mereka meluangkan masa lebih daripada 2 jam untuk melalui media sosial setiap hari. Hasil dapatan kajian ini menunjukkan bahawa kebanyakan mahasiswa dan mahasiswi USM terdedah kepada implikasi penggunaan media sosial pada masa kini. Hal ini disebabkan media sosial telah menjadi medium utama untuk berkomunikasi pada masa kini. Penggunaan media sosial telah memainkan peranan yang penting dalam penyampaian maklumat dan informasi serta pembentukan hubungan dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, rajaan dibentangkan menunjukkan hasil dapatan kajian dari soal selidik mengenai pendapat responden terhadap kenyataan anda berasa penggunaan media sosial menjejaskan rutin harian anda. Antara 50 orang responden, terdapat 22 orang responden iaitu persamaan 44% telah memilih bahawa mereka 4 setuju. Selain itu, terdapat juga 7 orang responden berpendapat bahawa mereka 5 sangat setuju penggunaan media sosial menjejaskan rutin harian mereka.
Hasil dapatkan kajian ini telah menunjukkan bahawa penggunaan media sosial memberi implikasi negatif terhadap responden kami iaitu mahasiswa dan mahasiswi USM. Mahasiswa dan mahasiswi USM mengalami kelagihan penggunaan media sosial sampai menjejaskan rutin harian mereka. Ketidakhadiran penggunaan media sosial mengakibatkan mahasiswa dan mahasiswi USM mengalami ketidakstabilan fungsi emosi dan mental, kesukaran dalam penghubungan sosial dan pergaulan, serta mengabaikan tanggungjawab mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ashraf Azmi. Hasil kajian terhadap kesan penggunaan media sosial terhadap mental mahasiswa-mahasiswi di Universiti Sains Malaysia. 34% bersetuju bahawa ia memberikan kesan negatif kepada mental mereka, 20% sangat setuju, 26% tidak pasti dengan perkara ini dan 5% masing-masing tidak setuju dan sangat tidak setuju. Berikut ialah bahagian B, kajian terhadap kesan kesihatan fizikal. Adakah anda bersetuju bahawa penggunaan media sosial menyebabkan obesiti yang berlaku dalam kalangan mahasiswa-mahasiswi kerana kurang melakukan aktiviti sukan dan riadah? Daripada 50 maklum balas yang kami terima, tidak pasti dan setuju mempunyai peratusan yang sama iaitu 28% masing-masing. 26% memberikan jawapan tidak setuju, 12% sangat setuju, akhir sekali 6% sangat tidak setuju. Mengikut hasil kajian ini, kebanyakan mahasiswa-mahasiswi tidak mengaitkan penggunaan media sosial dengan tahap kesihatan fizikal mereka. Terima kasih. Persoalan kedua dalam bahagian B ialah, adakah anda setuju bahawa penggunaan media sosial secara berlebihan menyebabkan anda mengalami sakit fizikal terutamanya di bahagian leher, tulang belakang dan pergelangan tangan? Daripada keseluruhan 50 maklum balas yang kami terima, setuju dan sangat setuju mempunyai peratusan yang sama iaitu 34% masing-masing. Seramai 11 responden tidak pasti terhadap persoalan tersebut, manakala seramai 5% responden memberi jawapan tidak setuju dan tiada yang memilih pilihan sangat tidak setuju. Mengikut hasil kajian ini, kebanyakan mahasiswa amat setuju bahawa penggunaan media sosial secara berlebihan mempengaruhi kesihatan fizikal mereka, terutamanya sakit pada bahagian leher, tulang belakang serta pergelangan tangan. Persoalan terakhir dalam bahagian B adalah, adakah penggunaan media sosial secara berterusan dalam jangka masa yang lama menyebabkan anda berasa sakit kepala dan mata pedih? Daripada keseluruhan 50 maklum balas yang diterima, seramai 42% responden telah memilih sangat setuju dan 38% memilih setuju bagi persoalan tersebut. 12% telah memilih tidak pasti dan 6% memilih tidak setuju serta hanya seorang yang memilih sangat tidak setuju. Mengikut hasil kajian ini, kebanyakan mahasiswa menyedari bahawa penggunaan media sosial dalam jangka masa yang lama menyebabkan sakit kepala dan mata pedih. Seterusnya, saya akan membentangkan berkenaan dapatan kajian bahagian C iaitu mengenal pasti penggunaan media sosial dalam membantu pembelajaran seharian mahasiswa dan mahasiswi di USM. Majoriti pelajar itu sebanyak 24 pelajar bersetuju bahawa mereka menggunakan media sosial untuk menyiapkan tugasan pembelajaran mereka. Manakala hanya satu orang pelajar sahaja yang tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Terdapat 2 responden yang sangat tidak setuju dan 16 responden sangat bersetuju dengan pernyataan ini. Bergerak ke soalan yang seterusnya, data tertinggi yang diperoleh adalah sebanyak 20 orang pelajar tidak pasti sama ada mereka lebih banyak meluangkan masa menggunakan media sosial untuk hiburan atau untuk belajar. Manakala sebanyak 2 orang pelajar sangat tidak bersetuju, 9 orang pelajar tidak setuju, 13 orang setuju dan 6 orang pelajar sangat bersetuju. Akhir sekali, seramai 19 orang pelajar itu bersamaan 38% pelajar hanya bersetuju bahawa media sosial dapat membantu mereka memahami pembelajaran dengan lebih baik. Dan ini juga merupakan dapatan tertinggi bagi pernyataan ini daripada 50 maklum balas yang diterima. Manakala hanya 2 orang pelajar yang amat tidak setuju dengan pernyataan ini. Media sosial kini sudah menjadi sebahagian daripada hidup manusia yang berfungsi untuk berkomunikasi dari jauh. Di sebalik manfaat media sosial, tidak dinafikan media sosial turut memberi kesan kepada kesihatan mental manusia. Ini kerana media sosial dilihat menjarakkan hubungan manusia secara fizikal sehingga seseorang itu lebih suka menghabiskan masa dengan media sosial. Menurut kajian, pakar mendapati bahawa media sosial sebenarnya memberi kesan negatif ke atas kesihatan mental manusia.
Seperti yang kita tahu, penggunaan media sosial secara tidak sihat atau tidak terkawal dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi boleh menyumbang kepada masalah tidur. Bayangkan jam sudah lewat 12 malam, namun masih ada yang aktif di media sosial. Ini menyebabkan seseorang itu terdedah kepada cahaya skrin alat peranti sekitar waktu tidur dan boleh sahaja mengganggu keseimbangan hormon melatonin yang penting dalam pengawalan fungsi tidur dan emosi. Lebih membimbangkan lagi jika alat peranti dibawa bersama ketika tidur, jadi sudah tentu pelajar akan terganggu dengan notifikasi yang tidak dipadamkan. Selain itu, kesan penggunaan media sosial secara tidak terkawal akan mengganggu kesihatan mental. Antara kesan negatif tersebut ialah kemurungan, kegelisahan, kesedihan melampau dan kesunyian berpunca daripada penggunaan media sosial yang tidak terkawal. Di samping itu, hantaran di media sosial kadang-kadang mengelirukan sehingga mahasiswa dan mahasiswi mempercayai perkara yang tidak benar. Ini menyebabkan mereka mengalami kerisauan yang tidak berasas akibat terpengaruh dengan hantaran di media sosial. Mereka juga mungkin menganggap kehidupan orang lain lebih baik daripada diri sendiri sehingga mengurangkan keyakinan diri sendiri. Selain itu, cyberbully juga antara masalah utama yang dihadapi pengguna media sosial disebabkan perbezaan pendapat atau tersilap tutur kata. Sebagai contoh, seseorang itu mengeluarkan kata tidak sepatutnya sehingga diserang oleh warganet dengan kata nista dan cacian. Ini menyebabkan individu yang dikecam itu mengalami emosi yang tertekan sehingga menjejaskan kehidupan sehariannya. Oleh itu, penggunaan media sosial perlu dikawal dengan sepenuhnya supaya tidak mempengaruhi pemikiran anda. Namun, penggunaan media sosial dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi juga memberi impak yang positif. Antaranya ialah membantu pembelajaran mahasiswa dan mahasiswi USM. Di samping itu, penggunaan media sosial ini juga membantu mereka memahami pembelajaran dengan lebih baik. Oleh itu, penggunaan media sosial dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi USM memberi impak positif dan negatif mengikut kepada cara pelajar itu menggunakannya.